Lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslim simat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menghimpunkan kita pada malam hari ini setelah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslim simat rahimakumullah, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih yang tidak terhingga khususnya pada tuanku yang kembali membenarkan kita untuk mengimarahkan, memakmurkan, memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pada satu ketika dia ada sekatan bagi kita yang berada di zon yang berwarna merah. Tapi sekarang ni tak ada dah, ya. Di Jaib khususnya dia tak ada dah zon merah, kuning, hijau ni tak ada dah, sama je. Kecuali kita yang berada dalam kawasan PKPD, itu je. Jemaah dihadkan sampai 6 orang. Dulu kita pernah merasai suasana ni, jemaah 6 orang je, betul. Kemudian tuanku beri keizinan pada kita untuk 40 orang jemaah. Alhamdulillah. Keluar pula SOP baru, boleh 120 orang jemaah. Alhamdulillah. Keluar pula SOP yang terkini, betul. Boleh memenuhi segenap ruang ataupun kapasiti yang ada dalam masjid ataupun surau. Ini satu kelebihan pada kita, kesyukuran pada kita untuk kembali mengimarahkan, memakmurkan, memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, mafhum daripada hadis itu, sesungguhnya kata Rasulullah ada 10 kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa saja di kalangan umatku, kata Rasulullah, yang hatinya terpaut dengan masjid, memuliakan, mengimarahkan, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada 10 kelebihan. Yang ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah beri kita kesempatan, tuan-tuan, kita tak tahu yang akan datang ni macam mana. Sementara diberikan kesempatan pada kita, maka kita muliakan, makmurkan kembali untuk kita datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhkan setiap saf yang masih lagi kosong. Bukan hanya sekadar solat Jumaat, bahkan solat-solat fardu, untuk kembali kita menguatkan jemaah Islamiah kita. Tuan-tuan, sedar ataupun tak sedar, pejam celik, hari ini kita makin hampir pada setahun dengan COVID-19 ni. Allah Ta'ala uji kita hampir setahun dah dengan COVID-19 ni. Kalaulah daripada sudut sains dan teknologinya, macam-macam kita buat dah, betul. Ada yang kata detol, ada yang kata ni, macam-macam usaha kita buat dah untuk cari penawar COVID-19 ni.
Jumpa tak sampai sekarang ni ikut sains dan teknologi? Belum lagi jumpa penawar yang paling berkesan untuk COVID-19. Kita tukar pula untuk kaedah Islam, kembali menguatkan jemaah Islamiah kita. Dan mungkin pada waktu ni kita boleh menambahkan ibadah-ibadah sunat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada masjid, ada surau yang sebelum Jumaat yang ada tazkirah tadi, tazkirah lah, alhamdulillah. Yang tak ada tazkirah, dia mulakan sebelum solat Jumaat dengan baca Yasin. Boleh tak? Boleh. Sebab kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala waktu ni. Kita buat baca Yasin daripada pukul 1 sementara menanti masuknya fardu Jumaat, buat baca Yasin. Ada pula yang buat lagi solat hajat setiap malam, sama ada kuliah ke tak ada kuliah, ditutup dengan solat hajat. Habis je solat isyak, sambung dengan solat hajat. Tuan-tuan bayangkan kalau serentak kita satu Malaysia ni buat solat hajat. Hebat dah, hebat. Bukan hanya di Jumaat je. Boleh buat tak? Boleh. Bahkan ada masjid surau yang saya pergi, dia lebih advance pada tu. Dia hanya bukan buat solat hajatnya. Habis solat hajat, dia buat pula bacaan Suratul Mulk pada setiap malam. Nak harapkan kita baca Suratul Mulk setiap malam di rumah. Berapa ramai di kalangan kita sini yang baca Suratul Mulk setiap malam? Jangan tipu. Cakap betul, jangan tipu. Berapa ramai yang kita baca Suratul Mulk bila balik daripada surau ni, balik pada masjid ni. Tapi kalau buat kat masjid macam mana? Sekejap dah, kejap je Suratul Mulk ni 30 ayat. Tu bergantung pada Tok Imam lah. Kalau Tok Imam tu bawa 240 km sejam, cepat je habis. Kalau dia bawa 120 km mungkin lambat sikit lah. Habis kuat pun 10 minit. Nak harap baca di rumah. Saya hidup lah. Balik ni hang ni, lepas ni sekarang dah ada dah. Dia nak pergi ni, nak pergi makan pula, makan malam pula, balik rumah sampai pukul 12 kan, tidur terus lah tu, payah lah. Tapi kalau buat kat masjid, yang ni lah yang mungkin boleh kita tambahkan, yang Allah nak nilai pada kita. Waktu aku uji kamu, apa yang kamu buat? Kamu makin jauh ataupun makin dekat dengan aku, untuk kita kuatkan kembali jemaah Islamiah kita. Dan tuan-tuan, mungkin pada waktu ini kita kena melihat negara lain bagaimana negara ni menghadapi COVID-19 daripada sudut kekuatan jemaah Islamiah. Kita jangan ambil lah Turki tu jauh sangat level je dengan kita. Nak ambil Brunei pun hebat dah. Brunei tagline dia dengan kita pun lain dah, betul. Kita tagline kita apa? Kita jaga kita, betul. Brunei, Allah jaga kita. Tu pun lain dah. Kita ambil contoh satu negara yang tak pernah pun kita pandang selama hidup kita hari ni. Negara yang kecil daripada kita. Bahkan kalau dinilai daripada kemajuan sains dan teknologinya, dia jauh lebih rendah pada kita. Kita dah terkeharapan. Tapi daripada sudut kekuatan Islamiah, dia sekarang dia lebih kuat. Di antara negara yang Islam, dia semakin dicemburui oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu negara yang namanya Sri Lanka. Sri Lanka, tuan-tuan sekarang Islam dia hebat, kuat Sri Lanka. Umat Islam di Sri Lanka menguasai ekonomi di Sri Lanka. Walaupun ada umat lain, ada agama lain. Dia ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada agama lain. Tapi umat Islam yang tak sampai pun 10% di Sri Lanka menguasai ekonomi di Sri Lanka. Dengan berpegang pada 3 prinsip kehidupan. Yang pertama, kekuatan daripada sudut ibadahnya. Makin diuji oleh Allah, makin dekat dengan Allah. Makin diuji, makin hebat dia ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Sri Lanka, tuan-tuan sekarang ni, solat duha dia macam solat fardu. Solat fardunya macam solat Jumaat, dan solat Jumaatnya 2 kali pusingan. Nak cerita hebat tak hebat? Kita ada solat duha macam solat fardu. Duha pun kadang ada, kadang tidak tak. Dia solat duha dia macam solat fardu. Hebat dah, hebat ha? Solat duha macam solat fardu. Solat fardu macam solat Jumaat. Solat Jumaat 2 kali pusingan sebab ramainya umat Sri Lanka. Yang pertama. Kemudian masjid buka 24 jam. Masjid buka 24 jam. Kita kalau masjid buka 24 jam, apa yang hilang? Tabung masjid habis. Kita buka je masjid 24 jam, hilang tabung masjid. Dia buka 24 jam masjid, tak ada lagi cerita hilang tabung masjid. Tu hebatnya. Tu yang pertama. Yang kedua, kekuatan daripada sudut majlis ilmunya. Di Sri Lanka ni dia hanya ada 2 je mazhab.
Satu mazhab Syafi'i, satu mazhab Hanafi. Tapi mazhab ilmu diraikan. Tak kira lah mazhab mana pun. Hanafi pun Allah Ta'ala terima, Syafi'i pun Allah Ta'ala terima. Semua diraikan mazhab ilmu. Kita bukan tarai. Saya tak kata tempat tuan-tuan yang ni di Mexico. Saya tak kata sini. Tapi memang ada tempat yang macam tu. Pengalaman saya dengan pengalaman sahabat-sahabat yang lain, yang kita setiap malam ni pergi masjid, pergi surau dalam kuliah bulanan. Ada masjid, ada surau yang waktu solat tu Allahu Akbar, jemaah. Kita tengok pun takut. Tapi habis je solat maghrib, habis je bagi salam, habis je solat sunat, masing-masing kumpul, kata orang baik. Masing-masing balik, keluar sana, keluar sini. Daripada 60 orang, 70 orang, ada masjid surau yang penuh. Bila kuliah tinggal 15, tinggal 20. Yang lain tu pergi mana? Balik rumah dulu. Yang peliknya waktu isyak ramai balik. Kita pun pelik. Macam ada masa rehat pula. Bukan kat sini jangan marah. Siapa suruh jemput? Waktu maghrib, waktu solat memang ramai jemaah. Tapi bila kuliah hilang. Bila isyak kumpul balik. Balik rumah lah dulu. Balik rumah pula dulu. Tuan-tuan, saya tak kata salah, tapi macam mana kita memuliakan majlis yang Allah Ta'ala naungi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, turunnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Majlis ilmu ni tuan-tuan, daripada arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala dilihat majlis ilmu ni seperti mana kita melihat bintang yang berada pada malam hari tu bercahaya. Maka malaikat yang berada di arasy Allah meninggalkan arasy Allah. Lalu ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, nak pergi mana ni? Memang Allah tu maha mengetahui dah. Siapa saja nak tanya, nak pergi mana ni? Kata malaikat, ya Allah, kami nak turun ke dunia ni, di majlis ilmu, yang turunnya rahmatmu di situ ya Allah. Sebab kami memuliakan majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak kata semua, tapi memang ada masjid surau yang macam tu. Tuan-tuan, alhamdulillah lah, saya bagi kredit pada tuan-tuan, alhamdulillah masih lagi amat. Alhamdulillah. Maknanya memuliakan majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ilmu ini yang akan memberi kita faham dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kekuatan daripada sudut ukhuwahnya, silaturahimnya, persaudaraan. Di Sri Lanka, umat Islamnya hanya ada 3 je parti politik. 3 je parti politiknya. Tapi bila membicarakan tentang soal Islam, dia akan tinggalkan pegangan politik masing-masing. Dia tinggalkan ideologi politik masing-masing. Yang ditekankan hanyalah 2 perkara. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu je. Kalau Islam, yang ini nombor 1. Pegangan politik nombor 2. Kita, umat Islam kita berapa banyak parti politik ni? Banyak tak? Punyalah banyaknya. Bila banyak tuan-tuan tengok, nak bersatu senang tak? Susah. Yang ni lah, yang ni. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni, kekuatan Islam ni dia dengan berjemaah. La Islam fil jamaah. Islam ni takkan kuat melainkan dengan jemaah. Dan tuan-tuan ambillah, saya ingatkan pada kita, kita ambillah peluang yang masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Untuk kita apa? Untuk kita kembali memenuhkan ruang-ruang yang masih ada di surau, di masjid kita, dalam setiap waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang boleh hadir 5 waktu sehari semalam, silakan. Yang tak boleh hadir 5 waktu sehari semalam, masih ada lagi kesibukan dunia, ambillah waktu yang terluang untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kembali menguatkan kekuatan Islam kita. Dan mudah-mudahan yang inilah yang nanti akan memberikan, yang mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa? Menghilangkan, mengangkat penyakit yang telah pun menyerang kita hampir setahun lamanya. Mudah-mudahan untuk kembali kita berpuasa dalam bulan Ramadan nanti tuan-tuan dalam keadaan yang lebih selesa. Sekarang ni pun alhamdulillah selesa. Yang ni lebih selesa daripada sebelumnya, daripada sebelum kita diuji dengan COVID-19 oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sekadar mukadimahnya, lebih kurang dalam 10-15 minit. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahmakumullah, kita sambung kembali. Masih lagi kita menceritakan tentang 10 laluan manusia, bermula daripada dunia hingga ke Yaumal Mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita telah pun berbicara pada laluan yang pertama, laluan yang kedua dan laluan yang ketiga. Hari ini kita berbicara untuk laluan yang keempat, laluan untuk bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laluan pertama, laluan untuk memperbanyakkan amalan kita waktu diberikan kehidupan. Laluan kedua, laluan bertemu dengan malaikat Israel Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laluan sakaratul maut,
Sebab setiap yang hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Kemudian laluan yang ketiga, setelah kita dimatikan oleh Allah, kita akan berada di tempat rehat sementara kita. Dan mudah-mudahan itulah tempat rehat yang sebenar-benarnya direhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penat kita dengan dunia, siang dengan dunia, malamnya sibuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati nanti berada dalam alam barzakh, akan diberikan kerahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan kepada kita nikmat-nikmat syurga Allah sebelum dibangkitkan menuju ke yaumul mahsyar. Kemudian bila berada dalam alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala akan melalui satu alam yang namanya alam untuk bertemu dengan laluan, untuk bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan kita temui. Munkar akan datang daripada bahagian atas ataupun bahagian kepala, dan Nakir akan datang daripada bahagian kaki manusia, dan akan menanyakan kepada kita soalan yang memang kita boleh jawab waktu hidup kita dekat dunia. Soalan yang tetap sama, walaupun kita mengaji, walaupun kita tak mengaji, soalan tu tetap sama. Dan suara yang tetap sama. Tak kira lah kamu tuan guru ke, ulama ke, ustaz ke, tak kira siapa pun, suaranya tetap sama. Dia takkan tanya soalan lain. Dulu mengaji tak dekat dunia lu? Allah, tak mengaji, mungkin nakir tak mengaji. Kalau tak mengaji, kita tanya soalan lain lah. Tak, dia tetap tanya soalan yang sama. Mengaji ke tak mengaji, soalan sama. Suara tetap sama. Suara pun tetap sama. Takkan dikendurkan walaupun sedikit. Bahkan waktu itulah baru kita akan melihat sebenar-benarnya wajah malaikat Munkar dan Nakir Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 4 perkara juga yang perlu kita usahakan untuk memberikan laluan yang dipermudahkan oleh Allah sebelum bertemunya kita dengan malaikat Munkar dan Nakir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menghayati 2 kalimah syahadah, berpegang dan menghayati 2 kalimah syahadah yang kita ikrarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alhamdulillah kita ni Islam, kita Islam baka, Islam keturunan. Tak payah syahadah dah. Tapi ada orang lain yang memulakan Islamnya dengan syahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri dia petunjuk, taufik hidayah Allah untuk berada dalam satu agama yang dimuliakan, yang dibenarkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Satu-satu agama yang aku terima Islam. Kita ni alhamdulillah dah Islam baka, kita Islam keturunan. Tapi tetap juga berpegang pada 2 kalimah syahadah. Sebab ni kalimah iman. Kalimah yang akan membenarkan kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iman ni tuan-tuan penting, iman ni. Kalaupun mati nanti tak bawa satu pun ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan tetap berkeyakinan, yakin sungguh-sungguh adanya soalan dalam alam barzakh, adanya dosa pahala, adanya syurga dan neraka, adanya malaikat Munkar dan Nakir. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah walaupun mati tak bawa ibadah. Sebab tu Nabi pernah pesan pada kita, kamu datang ke dunia dulu dengan tangan yang kosong, dan paling baiknya janganlah kembali juga dengan tangan yang kosong. Tapi kalau pulang pun dengan tangan yang kosong tapi tetap beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap ada jaminan syurga. Tetap ada jaminan syurga. Sebab ni kalimah untuk menentukan kita berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat kalimah ni. Tuan-tuan, zaman kita ni zaman yang paling mudah dirosakkan iman, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tuan-tuan pun tahu, minggu sudah ataupun 2 minggu sudah kita digemparkan, dikejutkan dengan satu amalan yang baru tu. Satu amalan sesat yang baru tu. Amalan ibu yati tu. Yang ini didakwa dan sebagainya. Tuan-tuan tengok tak? Kita yang tak mengaji, yang mengaji ni mungkin boleh tahan lagi imannya. Yang tak mengaji, dia perempuannya, tapi dia boleh mempengaruhi kaum-kaum lelaki untuk ikut ajaran yang dia ajar. Tolak Quran, tolak hadis, percaya pada satu perkara yang dia ambil tak tahu pada mana. Yang ni kita takut, tuan-tuan, ni yang kita takut. Sebab tu Nabi pernah pesan pada sahabat sebelum bermula mana-mana peperangan, Nabi ingatkan pada sahabat untuk beramal dengan satu surah dalam juzuk amma, Suratul Quraisy. Suratul Quran ni tuan-tuan, di satu amalan yang baik, yang hebat untuk memberikan kekuatan iman kita zahir dan batin. Dalam sirah di mana cerita Nabi ajarkan minta sahabat beramal dengan Suratul Quran ni dalam setiap kali berperang. Untuk apa? Keyakinan, iman dengan Allah, fi sabilillah, mati syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan Suratul Quraisy.
Tapi janganlah baca li'ilah fi qurah je, baca sampai habis lah. Baca sampai habis lah surah qurah tu. Nak baca bila? Baca 21 kali setelah solat maghrib dan 21 kali setelah solat subuh. Tu amalan dia. Tu amalan dia. Bukan saya. Saya pun diberitahu juga, diceritakan oleh tuan-tuan guru. Maknanya tuan-tuan yang dengar malam ni nak beramal pun silakan. Kalau ada, masih lagi ada anak-anak yang ada dengan kita yang belum lagi kembali ke IPTA, IPTS, yang ini kita cerita. Sebab zaman ni tuan-tuan, anak-anak kita ni dia di antara golongan yang paling mudah diserang untuk dirosakkan akidah anak-anak kita. Minta dia beramal dengan surah Al-Quran, dan kita juga beramal lah, diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak-anak ini dengan kita, nak tahu apa yang dia beramal dalam hidupnya, tuan-tuan ajak dia solat jemaah sama-sama. Kalau dia tolak, kalau dia tak nak solat jemaah dengan kita, sedangkan dia lelaki ataupun perempuan ni mungkin ada alasan dia, keuzuran dan sebagainya. Tapi kalau dia anak lelaki, dia tak nak solat jemaah dengan kita, waktu tu tuan-tuan kena semak. Saya cerita bersandarkan pengalaman pada saya lah, anak saudara saya ada seorang yang terlibat juga, yang percaya juga dengan satu amalan yang dulu di Gunung Rapat dia paling popular. Amalan mana? Amalan tak perlu solat selagi mana tak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya dia, kenapa tak solat? Dia kata, guru kami pesan tak payah solat selagi tak kenal dengan Allah. Habis tu kalau 60 tahun tak kenal, tak payahlah solat. Senangnya. Habis macam mana kamu nak cari Allah? Tuan guru pesan pergi mana? Pergi Gunung Jerai 2 malam cari Allah, tak jumpa. Pergi pergi satu pulau di Melaka 2 hari juga cari Allah, tak jumpa. Dalam perjalanan Simpang Bulai ke Merah Highland banyak gunung, pergi juga masuk kat gunung megak tarawih mana, cari Allah, tak jumpa juga. Habis tak jumpa Allahnya, tak payah semayang. Senangnya. Tuan-tuan, antara yang terlibat juga pelajar yang berada di Politeknik Ungkur Omar. Yang ni muda-muda. Yang ni kita bagi. Kita beramal dan anak-anak kita juga beramal untuk kekuatan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suratul Quraisy 21 kali setelah solat maghrib dan 21 kali setelah solat subuh. Beramallah dengan itu, benar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memperbanyakkan infak dan sedekah kita pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, infak sedekah ni tuan-tuan, kita dah bicara banyak kali dah tentang infak, tentang sedekah ni. Apa yang ada pada kita, kena ingat rezeki, harta benda yang ada pada kita bukan semuanya hak kita. Ada harta benda yang ada pada kita, pertamanya hak untuk anak-anak yatim, yang kedua hak untuk fakir miskin, dan yang ketiga haknya untuk apa? Fi sabilillah, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harta itu telah pun kita berikan pada ketiga-tiga hak yang ada dalam sebahagian daripada harta yang Allah Taala anugerahkan pada kita. Makin banyak infak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan makin banyak lagi pertolongan yang akan datang pada kita nanti bila berada dalam alam barzah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga berkata benar. Berkata benar. Bila sebut berkata benar, dia akan dimulakan dengan lisan, dengan lidah kita. Sebab tu Rasulullah selalu pesan kepada kita, orang yang beribadah ni tuan-tuan, dia kena jaga lisan dia kena jaga kata-kata dia, lidah dia. Sebab tu beza kita dengan orang-orang yang bertakwa ni jauh sangat tuan-tuan. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa, antaranya setiap perkataan yang dia nak keluarkan daripada mulutnya, dia akan berhati-hati. Bukan hanya sekadar perkataan, perbuatan dia berhati-hati daripada perkataan dan perbuatannya. Yang ni antara sifat orang-orang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berhati-hati dalam segala hal, baik daripada percakapannya, baik daripada tindakannya. Kita mungkin tak sampai level takwa tu, walaupun kita orang yang ibadah, betul, kita orang yang ibadah, bukan tak ibadah. Ada ibadah kita dengan Allah, tapi mungkin mulut kita juga pun jahat. Dalam ibadah tu masih ada lagi umpat keji orang, maki hamun orang, fitnah orang, kata-kata orang macam-macam. Maknanya belum kita sampai satu level yang namanya takwa. Bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah pernah pesan, kalau nak menilai manusia, nilailah daripada lisan dia.
Nilai daripada lisannya. Manusia nilai pada lisan dia. Kalau lisan dia baik, kalau kata-kata dia baik, hati dia akan jadi bersih. Dan bila hati dia bersih, perbuatan dia akan terarah pada perbuatan yang baik. Dan begitulah sebaliknya. Kalau lidah dia jahat, lisan dia jahat, hati dia akan jadi kotor. Dan bila hati dia kotor, perbuatan dia akan terarah pada dosa dan maksiat. Puncanya mana? Lidah. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab-kitab tasawuf yang besar, yang hebat-hebat, dalam lidah kita, dalam mulut kita ni tuan-tuan ada satu air yang namanya air liur. Dan air liur kita ni semua sama, warnanya sama. Dan air liur ni dia boleh membersihkan hati manusia. Air liur yang macam mana? Air liur orang yang lidahnya ada zikrullah, orang yang lidahnya ada Al-Quran, orang yang lidahnya ada tasbih, tahmid, tahlil, ada istighfar, ada selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila lidah dia baik, bila lidah dia bersih, kata-kata dia bersih, dia tak ada umpat keji orang, tak ada maki hamun, tak ada fitnah, tak ada ngata orang. Dan bila lisan dia baik, lidah dia baik, air liur dia akan jadi bersih. Dan bila dia telan air liur tu akan membersihkan hati dia. Dan tindakan dia akan menunjukkan pada satu arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sebaliknya. Kalau kita lidah kita jahat, zikir tak ada, Quran tak ada, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, selawat tak ada. Bahkan percakapan kita semua percakapan yang sia-sia. Kata orang macam-macam, fitnah dan sebagainya. Air liur tu dia akan jadi kotor. Dan bila sebut kotor, dia taklah tukar warna tu. Dia tetap warna putih juga. Dan bila ditelan air liur tu, dia akan mengotorkan hati manusia. Dan bila hati kotor, perbuatan akan terarah pada dosa dan maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pusing je, kita jadikan lidah kita orang yang sentiasa ada zikirnya dengan Allah, orang yang sentiasa diingatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut ingat ni, ingat ni ada dua. Satu ingat dengan hati, satu ingat dengan apa? Dengan ingatan kita. Bila sebut zikir ada dua. Satu kita panggil zikir qalbi, satu kita panggil zikir lidah. Dan kalaupun kita tidak beramal dengan zikir hati, beramallah dengan zikir lidah. Zikir lidah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beramal dengan zikir hati ni memang kadang-kadang kita tak faham. Bila sebut je zikir hati, dia ada satu ilmu yang namanya tarikat. Zikir, tarik, jalan. Jalan apa? Jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bila sebut tarikat takutlah, jangan ambil ilmu tarikat, takut terikat dia kata. Sedangkan ilmu tarikat tu ilmu yang juga datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman tu taklah sebut tarikat. Rasulullah, tonton baca sirah, Nabi ni ajar pada sahabat 3 ilmu je. Betul, 3 ilmu je Nabi ajar. Apa dia? Iman, Islam dan ihsan. Tu je yang Nabi ajar. Yang pecah-pecahkan, yang ini munakahat, yang ini jenayat, yang ini muamalah, yang ini fardhu ain, yang ini sirah, yang pecah tu apa? Yang pecah tu sahabat. Sahabat yang pecah, yang ini namanya ni, yang ini namanya. Nabi ajar 3 je. Iman, Islam dan ihsan. Tapi sahabat yang pecah-pecah, yang ini namanya ni, yang ini namanya ni. Sama juga dengan ilmu zikrullah. Sama juga. Sampailah pada satu ketika di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, barulah digelarkan ilmu ni namanya ilmu tarikat. Sebab tu ada tarikat Qadariyah, ada tarikat Ahmadiyah, ada tarikat Naqsyabandiyah. Beramal je. Jangan cari tarikat Ayah Pen dah. Tu salah. Tarikat Hasan anak Rimo. Tu salah. Cari tarikat yang boleh mendekatkan kita dengan Allah, zikir yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Dan kalaupun tak mampu nak beramal dengan zikir hati, beramallah dengan zikir lisan. Apa zikir lisan? Sekurang-kurangnya ada 7 sebutan yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tanda ingat dengan Allah. Tuan-tuan, tak semua kita di sini yang boleh memulakan sesuatu yang baik dengan bismillah tu. Bila kita mulakan sesuatu yang baik dengan bismillah, tandanya ingat dengan Allah. Lidah kita berkata-kata benar. Bismillah itu pun hebat dah. Dia ada bismillah, ada alhamdulillah, ada astaghfirullah, ada insyaallah, ada la haula wala quwata illa billahil alil azim, ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuan-tuan beramal dengan bismillah pun hebat dah.
Sebab tu ada bismillah 1, ada bismillah 3, ada bismillah 5, ada bismillah 9, bismillah 11, sampailah bismillah 21. Tu hebat tu. Tuan-tuan, dan bila sebut bismillah, saya ingat dalam satu ceramah seorang tuan guru yang hebat, Tuan Guru Kiai Haji Saleh, ya? Kiai Haji Saleh, orang Sikh Kedah, dia ada pondok. Saya pernah ziarah dia, tapi tak sempat nak tolaki satu kitab dengan dia, ya? Pernah ziarah dia di pondoknya. Dia dalam satu ceramahnya, dia berikan pada yang ada pada waktu itu dengan 2 amalan dengan bismillah. Hanya bismillah, ada 2 amalan dengan bismillah. Dan dia pesan pun macam tu, kalau kamu sampaikan pada mana orang dalam ceramah kuliah kan, maknanya orang tu pun boleh dah beramal dah. Boleh dah beramal dah. Makna tauliah tu ijazah tu dah. Beramal dengan bismillah je. Dan yang pertama kata Tuan Guru Kiai Haji Saleh, bila mana kamu ada hajat yang besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah sebanyak 786 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Tuan-tuan biasa nak dengar 786? Biasa mana? Mamak kari taruh atas. 786 tu, 786. Tuan-tuan tahu dah apa 786 ni? Saya pun mula tak tahu apa 786 ni. Rupa-rupanya 786 ni jumlah huruf yang ada dalam Quran, jumlah huruf bismillah yang ada dalam Al-Quran. Bukan perkataan tu, jumlah huruf tu. Ba, sim, mim, alif, lam, ha. Satu-satu tu jumlahnya ada 786 kali. Maka bacalah bismillah mengikut jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran. Berapa? 786 kali. Ketika mana kamu ada hajat yang besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat air pun boleh, tak buat pun tak apa, tak kira lah. Nak baca macam mana? Baca bismillahirrahmanirrahim. Nak baca sekaligus boleh, nak baca ando-ando pun boleh, kata orang Parit dah. Malam ni baca 200, esok sambung lagi. Kalau nak buat air boleh. Dah habis tu tutup dulu, esok sambung buka balik. Bagi pada anak kita, bagi terang hatinya. Siapa yang ada hajat nak tambah soal lagi, bagi isterinya minum. Faham? Payah sangat nak sayang, bagi minum. Bukan 2, 4 terus dia bagi. Yang beranilah, saya tak cuba lagi. Tuan-tuan cuba dulu. Apa syaratnya? Syaratnya tuan-tuan satu je. Syaratnya jumlah bacaan kena cukup-cukup. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tu syarat dia. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Memang ada amalan yang kita beramal. Dia ada amalan yang boleh lebih tapi tak boleh kurang. Ada amalan pula yang boleh kurang tapi tak boleh lebih. Ada amalan pula yang kena cukup-cukup. Antara amalan juga yang kena cukup-cukup, yang kita baca tasbih dalam solat tu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar tu. Kelebihannya cukup-cukup. Kalau tuan-tuan baca kurang ataupun lebih, maknanya fadilat dia tak dapat pada kita. Tapi pahala dapat. Fadilat tu, kelebihan tu tak dapat. Dia kena cukup-cukup. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar cukup 33. Tutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sampai habis. Sebab tu yang nak guna tasbih tu. Bukan saja-saja ulama buat wirid, bukan saja-saja. Dia ada kekuatan, ada rahsia di situ. Kita kadang tasbih malah macam tu je. Subhanallah, kira pada. Yang ni penting. Kira 33 dan 33. Cukupkan. Yang ni dia kena cukup. Ada amalan yang kena lebih, ada amalan yang kurang tak boleh, lebih tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bacakan bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. 41 kali ni nak baca apa kaifiat dia? Apa fadilat dia? Apa ganjarannya? Ganjarannya tuan-tuan, orang yang beramal dengan bismillah 41 kali ni, bismillahirrahmanirrahim 41 kali ni, insya-Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang gangguan. Sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Bahkan rumah tangganya Allah Taala lindungi. Bila kita baca pada malam hari, rumah kita Allah Taala akan lindungi daripada kebakaran, kecurian dan sebagainya, kemusnahan dan sebagainya. Tu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa syaratnya? Ada juga syaratnya. Tuan-tuan baca bismillah 41 kali ni, kalau baca, dia biasanya beramal pada malam hari sebelum nak tidur.
Sebelum nak tidur nanti baca bismillah 41 kali. Apa syaratnya? Lepas baca tak boleh sembang, tidur terus. Itu je syaratnya. Kalau tuan-tuan nak baca, bagi tahu kat rumah lu. Ada kena sembang lagi. Kalau tak ada nak sembang, abang nak baca bismillah 41 ni, lepas ni tak nak sembang, nak tidur terus. Tapi kalau tuan-tuan sembang lepas tu, baca lagi sekali lah bismillah 41 tu je. Kalau ndakkan dia punya fadilat dia, ganjaran ni, kelebihan dia. Baca bismillah 41 kali, terus tidur. Dan kalau tuan-tuan yakin lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni keyakinan, tuan-tuan baca bismillah 41 ni rasa yakin, tuan-tuan tidurlah mana-mana. Cari mana tempat kuala ni yang kita kata kuat, cakap nyakatnya, berjeragang, ngacornya, pergi tidur di situ. Berani ni? Ada yang berani? Mana Amir? Baca bismillah 41 kali tu, pergi tidur. Saya kalau belah-belah tempat saya tu tuan-tuan dah beramal dengan bismillah 41, pergi tidur kat Keli Kasa tengok. Boleh tidur sampai subuh ke kena sakat? Kalau kena sakat, mana tak yakin itu. Saya cerita sebab pengalaman sahabat, dia pernah buat. Dia baca bismillah 41 kali, betul saya pun pernah juga buat. Tapi pukul 11 lari terus. Tu keyakinan. Ada juga yang kata boleh juga beramal kalau kita berada di mana-mana tempat. Tuan-tuan pergi mana-mana tempat, sebelum kita pijakkan kaki ke tempat yang kita pergi itu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim 41 kali dan minta pada Allah untuk lindungi daripada kejahatan makhluk yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Tuan-tuan katalah habis PKP nanti nak pergi bercuti di mana, Terengganu ke Pahang ke contoh, nak pergi ke hotel, nak pergi ke chalet tu, dah sampai di hotel chalet tu, jangan turun dulu, melainkan sebelum kita pijakkan kaki di tempat yang kita pergi tu, baca dulu bismillah 41 kali ni. Itu beramal. Amalan ni semua, tuan-tuan bila sebut beramal, dia kena istiqamah lah, kena semua, dan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu antaranya. Mana ingat dengan Allah. Untuk apa? Dalam setiap perkara kita berkata-kata benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut juga berkata benar ni tuan-tuan, jangan menyembunyikan sedikit pun tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada di antara kita ni yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata benarlah untuk ayat-ayat Allah Subhanahu. Yang betul kita betulkan, yang salah tetap kita salahkan, itu je. Ya, sebab Allah akan tanya pada kita nanti. Ya, di yaumul masya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sentiasa membersihkan hati kita. Sentiasa membersihkan hati manusia, membersihkan hati. Tuan-tuan, bila kita sebut membersihkan hati ni dia ada 4 kategorinya. Kalau tuan-tuan ingatlah, hati ni dia ada 4 kategorinya, ada 4 kumpulan. Yang pertama, hati yang kotor ataupun hati yang berpenyakit. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, hati yang mati. Dan yang keempat, hati yang sejahtera, hati yang damai, hati yang tenang, hati yang tenteram. Kita nak hati yang mana? Yang paling mula-mula sekali hati kita ni hati yang kotor ataupun hati yang berpenyakit. Kenapa hati kita kotor? Kenapa hati kita berpenyakit? Dia ada 7 perkara yang menyebabkan hati manusia tu mula-mula dia jadi kotor, jadi penyakit. Pertamanya, bila hati kita kotor, tanda-tanda hati kotor ni pada 7 perkara. Yang pertamanya, berani meninggalkan solat, berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda pertama, hati kita mula kotor dah, mula ada penyakit. Berani meninggalkan solat, perintah yang paling utama dalam perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, merasa senang dengan dosa. Tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa apa pun dengan dosa. Tak ada rasa nak menitik air mata, tak ada rasa kekesalan, tak ada rasa takut dengan Allah, dengan dosa yang kita lakukan. Yang kedua. Yang ketiga, jauh daripada Al-Quran. Jauh daripada Al-Quran. Itu juga tanda hati kita kotor. Tuan-tuan, itu sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni, kalau tuan-tuan baca sirah, di antara sahabat pertama yang menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan agama Allah. Kalau tak salah saya, di Habsyah waktu itu dihantar. Muaz bin Jabal ni sebagai utusan, sahabat yang pertama yang jadi utusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Kata Muaz bin Jabal dalam hadis itu, ada 3 perkara. Ada 3 perkara pelik yang akan berlaku akhir zaman nanti. Ada 3 perkara pelik yang aku lihat akan berlaku di akhir zaman nanti. Kata Muaz bin Jabal. Yang pertama, pemimpin yang zalim tapi dalam dadanya ada Al-Quran. Itu yang pertama. Pemimpin yang zalim tapi dalam dadanya dia ada Al-Quran.
Dia zalim tapi dia hafal Al-Quran. Ada tak? Rasa-rasa ada tak? Ada. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Anwar Sadat? Bekas pemimpin mana? Mesir. Tuan-tuan tengok waktu dia memimpin macam mana? Zalim tak? Zalim. Dia zalim, antara pemimpin Islam yang zalim. Tapi dalam dada dia ada Al-Quran. Dia cakap sikit Al-Quran, cakap sikit hadis, cakap sikit Al-Quran. Jadi pemimpin yang zalim. Ada tak yang lain? Ada. Orang yang memimpin, orang yang diberikan amanah sebagai pimpinan, tapi dia berlaku zalim pada hamba rakyat kan, sedangkan dalam dadanya ada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik tak? Memang pelik. Yang kedua, akan ada di kalangan umat-umat nanti, kata Muaz bin Jabal, orang yang ilmu dia hebat, ibadah dia hebat, tuan guru, alim ulama, tapi berada di golongan yang salah, berada di kumpulan yang salah, berada di kumpulan yang jahat, yang menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia orang yang ada ilmunya, orang yang hebat dengan amalannya, orang yang faham dengan agama, tapi duduk bersama dengan kumpulan manusia yang menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah dia berada di situ dengan tujuan nak tarik orang tu masuk pada perkara yang baik, tak apa, ini dia sendiri terikut dengan kumpulan itu. Ada tak? Zaman kita ada tak? Tak berani nak cakap. Ada tak? Ada. Pelik tak? Pelik Sedangkan dia orang yang faham dengan agama. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang pelik, kata Muaz bin Jabal, yang pelik, Quran berada di rumah orang yang tak pernah baca Quran. Quran berada di rumah manusia yang tak pernah baca Quran. Daripada mula-mula kita duduk rumah tu, situlah letaknya Quran. Bila baca? Kalau ada kematian baru baca. Tu pun kalau baca lah, kadang-kadang tak baca langsung. Ada tak zaman kita ni? Tak ada. Di Kuala ni tak ada. Oi, warak Kuala ni. Tempat saya tanya ada je. Quran berada di rumah orang yang tak pernah baca Quran, yang tak baca Quran. Pelik tak? Pelik Letak situ je. Yang ni kata Muaz bin Jabal ni pelik ni. Pelik. Makna yang ketiga tadi ada tak? Ada tak tanda hati-hati yang kotor? Ada. Bila mana jauh daripada Al-Quran, bila mana jauh maknanya tak baca pun Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda hati yang kotor yang keempat, tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut pun dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tuan-tuan, kita ambil contoh Muhammad Ali. Muhammad Ali dia ada penyakit Parkinson. Dulu dia nombor orang KO saja. Tak KO, TKO. Tu je Muhammad Ali. Tapi tuan-tuan tengok, bila dia dah berhenti daripada bertinju, dia ada satu amalan yang hebat. Boleh je kita ambil apa amalan Muhammad Ali ni. Kalau dia berjalan ke mana-mana, dia akan bawa pemeti api. Dan kalau lah sekiranya dia nak melakukan dosa dan maksiat, dia akan bakar dulu jari dia dengan api lighter tu. Kalaulah jari aku ni boleh tahan dengan pemeti api yang keluar pada pemeti api ni, aku akan buat dosa. Kalau tak tahan, aku akan jauh daripada dosa. Kita sini ada buat jenis tu, bawa pemeti api. Kita bawa juga pemeti api tapi bakar lain. Jangan marah. Bawa ke bukan tak bawa, tapi taklah bakar jari, bakar lain. Tu terpulang pada lain. Dia buatnya tu. Dia buat tu. Kalau rasa boleh tahan dengan api ni, aku buat dosa. Kalau tak, ini bawa pemeti api, dia kata. Bawa pemeti api. Tu belum api neraka Allah Subhanahu, untuk merasakan takutnya dengan azab, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat. Kemudian yang kelima, tanda hati yang kotor, bersangka buruk dengan manusia dan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima. Kemudian yang keenam, tidak suka mendengar nasihat. Tidak suka mendengar nasihat. Itu juga tanda hati-hati yang kotor. Kemudian yang ketujuh, tidak memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Tak pernah pun terlintas di hatinya untuk berfikir tentang hal-hal agama. Tu tanda hati yang kotor. Tu yang pertama. Daripada hati yang kotor naik jadi yang kedua, hati yang keras. Hati keras ni payahlah, hati yang keras. Kita nasihat macam mana pun, kamu hal kamu, aku hal aku, kubur kamu, kubur kamu, kubur aku. Malaikat kamu jawab soalan, malaikat aku jawab. Jenis tu hati keras. Daripada keras jadi pula hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Jadi hati yang mati. Bila hati mati, Allah Taala tutup, tuan-tuan. Siapa nak buka? Allah tutup, tak ada orang buka dah. Tak ada manusia mampu buka. Tuan-tuan, walaupun ada ketikanya Allah Taala bukakan hati manusia. Tuan-tuan ambil contoh Firaun. Firaun waktu ditarbiyah, diceramah, ditazkirah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dia dengar tu, hati dia boleh terima waktu tu, walaupun hati dia tutup, tapi Allah Taala buka pada waktu tu.
Bahkan waktu Nabi Musa dengan Nabi Harun nak cerita tentang Islam pada Firaun, diberikan Nabi Musa, Nabi Harun ni tempat, tahta, singgahsana Firaun. Duduk atas itu, kata Firaun, ceritakan pada aku tentang agama kamu. Aku bagi kamu berapa jam, berapa hari cerita, takkan ada kekacauan. Duduk Nabi Musa, Nabi Harun cerita tentang Islam. Dan Firaun dengar. Kita hari ni nak cerita kita lebih jahat pada Firaun, baru nak cerita je tentang RUU, betul? Baru nak cerita saya tak setuju. Belum cerita dah tak setuju dah. Mana lebih jahat pada Firaun? Tak wani nak khabar? Firaun cerita, Musa cerita. Aku bagi jaminan tak ada orang kacau kamu. Duduk tempat aku tu. Duduk Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kita baru nak cerita tentang RUU undang-undang Islam. Saya tak setuju. Belum cerita dah tak setuju. Mana lagi jahat pada Firaun? Fikir-fikir ni ya. Tu kita. Tapi bila besoknya lepas dia bangun tidur, dia tanya pada Haman. Kalau dia tanya pada isterinya Asia, tuan-tuan yakinlah Firaun Islam sampai hari ni. Tapi sebab dia tanya pada Asia, sebab dia tanya pada Haman. Kalau dia tanya pada Asia, Islam dia. Tapi waktu tu hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tutup, bila Allah Taala tutup balik, bila dia tanya pada tempat yang salah. Sebab tu dalam hidup kita, tuan-tuan, penting untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Sebab tu Nabi pesan, kawallah dengan orang-orang yang baik. Sebab orang yang baik ni, dia akan memberi pertolongan pada kamu dunia dan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hati kita jadi dimatikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, itu yang paling baik, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sejahtera, hati yang sentosa. Ya ayatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa jiwa yang tenang. Kembalilah kamu padaku balik, kata Allah. Dalam keadaan aku redha pada kamu dan kamu redha pada aku. Tuan-tuan, tenang bukan sebab kita kaya tau. Tenang bukan sebab kuasa, pangkat, kedudukan yang ada pada kita. Tenang ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang susah tapi hidup senang. Ada orang yang kaya-kaya tapi hidup penuh dengan masalah, penuh dengan kesusahan. Hati tak pernah dapat rasa tenang dalam kehidupannya sebab jauh daripada Allah. Maka doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala berikan pada kita hati yang tenang waktu kita dunia, dan penting lagi ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu dalam laluan kita yang kedua, laluan sakaratul maut, untuk dipermudahkan dalam laluan yang seterusnya. Untuk laluan yang kelima, laluan untuk memberatkan timbangan kita di neraca mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang sebab SOP dia. Kita dah lebih dalam 3-4 minit dah. Wallahu a'lam, tuan-tuan, kita berhenti di situ. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, laluan yang seterusnya, laluan yang kelima, untuk memberatkan timbangan kita di neraca mizan Allah Subhanahu Wa Taala, antara dosa dan pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang baik tuan-tuan ambil, yang salah dibuang jauh-jauh, dan mudah-mudahan Allah Taala terima ibadah yang telah kita sempurnakan, yang sedang dia akan kita sempurnakan untuk rahmat kasih sayang Allah berterusan pada kita, untuk dipilih kita, jemput kita untuk menjadi tetamu agung Allah, berada di syurga-syurga Allah Subhanahu. InsyaAllah kita akan dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul subhanakallah bihamdika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.